Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Selamat petang Sabtu daripada saya Zahari bin Harun daripada Farmasi Permai Tumpat Kelantan. Bersama saya lagi pada petang Sabtu ini just nak sembang-sembang. Alhamdulillah. Okey, hari ni hari Sabtu. Malam ni bola. Okay, sebelum itu kepakaran kami Farmasi Permai adalah membantu mereka yang ada penyakit dan ada masalah kesihatan untuk mendapat kaunseling dan cara-cara penggunaan ubat-ubatan dengan betul, dengan dos yang betul dan pada masa yang betul. Kami juga membantu mereka yang sudah sihat dan ingin kekal sihat mendapat cara-cara penggunaan suplemen ataupun exercise yang betul supaya anda dapat mengekalkan kesihatan anda yang baik untuk kita, terutama sekali untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang insya-Allah. So malam ni final final bola Malaysia. AFF Suzuki final second match. Jo kita tengoklah malam ni macam mana. Bermain di KL baru ni seri 2-2. Sewaktu saya berada di Port Dickson sambil bercuti tengok bola, dan malam ni di Hanoi Vietnam, Hanoi. Malam ni macam mana? Skuad Malaysia perlu seri 3 sama ataupun menang 1-0 tak apa dah. Jadi juara AF. Kita last kali kita dapat juara pada tahun 2010 last. So minta kita mencapai kemenangan dan menjadi juara Piala AF Suzuki Cup. Okay. So saya baru balik daripada bercuti. Alhamdulillah energi masih tinggi. Itu adalah salah satu cara kita untuk release tension, cara kita untuk melepaskan bebanan kerja kita hari-harian. Okey, bermula dengan bersempena dengan cuti sekolah yang panjang ini, bawalah anak jalan-jalan selama lebih kurang dalam 5 hari. Just dalam negeri saja, ke KL, ke Port Dickson, dan kembali ke KL dan seterusnya ke Genting Highland. So daripada situlah just pengajaran dia apa yang perlu bila kita nak bercuti ni. Yang pertama sekali kita kena plan sama ada plan itu menjadi atau tidak menjadi, tak kisah. Janji kita ada plan. Nak pergi ke mana, kita ada plan. Kita tahu apa yang kita nak, ke mana kita nak pergi dan apakah pengajaran yang kita nak ambil, yang nak sedut daripada bermusafir ini. Yang pertama sekali dari segi kewangan lah. Okay, bila kita nak travel, kita nak holiday, sure lah guna duit. So gunalah khidmat nasihat daripada pakar-pakar kewangan. Biasa dia orang ni suruh spend, suruh kita menyimpan at least 10% daripada income kita every month. Okay, berapa kita dapat every month, so kita spend 10% untuk kita, untuk masuk tabung kita, dan kita tak usik duit itu untuk kita pergi holiday, untuk pergi berjalan. Itu depends kepada kita punya pendapatan lah. Kalau banyak lah, kalau sikit lah. So kita tidaklah terguna duit belanja untuk every month. That's mean kita menggunakan tabung. Kita panggil tabung untuk berjalan-jalan, untuk holiday. So at least 10%. So cara menyimpan ni bukannya kita membelanja dulu gaji kita, kita menyimpan dahulu. Cara kita menyimpan dahulu. Itulah khidmat nasihat yang saya dapat. Menyimpan dulu untuk kita letak dalam tabung-tabung yang kita khususkan. Yang pertama adalah tabung untuk berjalan, untuk holiday. So yang kedua, macam saya cakap tadi, plan lah, perancangan. Macam saya pun ada yang rancang menjadi, ada yang dirancang juga tidak menjadi. Kadang-kadang yang menjadi yang tak dirancang. Umpama pergi Genting Highland, saya tidak rancang pun, tapi disebabkan oleh ajakan daripada abang, so pergi je lah. So bolehlah naik Genting Highland and then naik dia punya cable car dia. Actually cable car dia ni taklah tinggi sangat macam di Langkawi. So Langkawi ni dia sedikit gayat lah sebab dia direct daripada laut. Kita nampak permukaan laut.
So yang ni dia lebih pada dekat dengan apa ni, pokok-pokok. So taklah rasa sangat ketinggian tu. So dia ada tiga tempat stop untuk sampai ke kemuncak tu. Di mana shopping center lah banyak situ, shopping center, tempat permainan kanak-kanak. Actually this my first time lah pergi ke Thailand. Orang lain dah berapa kali dah, berpuluh-puluh kali, saya baru first time. So yang ketiga daripada percutian itu adalah kita menggunakan waktu yang ada, yang terluang itu untuk bersembang dengan anak-anak, untuk bertanya khabar mereka, terutama sekali berkenaan dengan kesihatan dia, apa yang dia nak, macam-macam lah kita boleh bertanya sambil-sambil kita relax kan minda kita tu. So boleh bersembang. Yang keempat, bila kita sebagai businessman ni, kita perlu juga untuk meninggalkan kerja kita sementara. So yang pertama adalah kita untuk menguji setakat mana kita punya staff ataupun team untuk handle bila kita sebagai ketua jabatan ke ataupun bos ke, kepada pemilik ke, owner syarikat ke, untuk melihat macam mana mereka membuat kerja, handle semua kerja tanpa kita berada di sisi. Yang itu untuk test lah, untuk test. So yang mana kita upkan mereka sebagai leader, mestilah berfungsi dengan baik. So itu salah satu cara untuk menguji macam mana tim kita ataupun staff kita membuat kerja mereka. Salah satunya kita keluar dan kita pergilah holiday untuk mencari ketenangan. Mereka apakah mereka ini boleh handle dengan invoicingnya, dengan paymentnya, dengan bankingnya, duit, macam mana servis, dengan bolehkah bagi servis yang terbaik 4 bintang, 5 bintang kepada kita punya klien ataupun customer. Yang tu kita akan dapat feedback apabila kita kembali, dan kita akan jumpa balik customer kita, klien kita itu. So macam mana dia punya itu, kadang-kadang klien kita akan bercakap dengan betul, ada setengah-setengah yang tidak mahu open lah, ada jugalah, bergantung kepada jenis-jenis customer lah. So yang kelima, bila kita bermusafir ini sebagai Muslim, terutama sekali, solat kita kena jagalah, solat kena jaga. And then waktu inilah kita train, untuk kita mengajar anak-anak untuk sembahyang secara sembahyang jamak dan qasar, ya. Itulah salah satu yang Nabi SAW memberi kemudahan kepada kita bila kita bermusafir. So kita boleh ajar anak kita, terutama sekali yang kecil, cara sembahyang, solat jamak dan qasar, dan praktikalnya sekali, bukan saja teori. Kita buat. So berhenti kat RNR, and then kita solat bersekali dengan anak-anak, insya-Allah. Itu yang insya-Allah saya praktis lah. Yang keenam, bila kita dah pergi holiday ni, katalah orang Malaysia ni kata tak ada duit, tapi bila pergi, Allah, penuh tempat pelancongan penuh. Saya pergi Port Dickson, ramai orang. Pergi IKEA Ceras tu penuh. Di food court dia tu tak boleh, nak makan pun tak boleh. Saya pergi cari tempat lain. Terpaksa. Maybe sebabkan cuti sekolah. That's why lah, katalah apa ni, tak ada duit. Bila tempat-tempat begitu ramai pula. Di Thailand pun sama. Bila kita nak naik dia punya cable car tu, dia panggil Skyways tu, kena queue juga. Tapi taklah seramai waktu hujung minggu lah. Sebab saya pergi tu hari Khamis, bukan hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Itulah serba sedikit pengajaran daripada kita bermusafir. Yang terakhir ada satu lagi. Malaysia ni adalah syurga untuk makan minum. Macam-macam ada. Mi tarik ada, nasi kandar ada, nasi asam pedas pun ada, nasi ikan salai di Negeri Sembilan, wow, char kway teow, king char kway teow, Patang Corner di Batu Cave, macam-macam ada. Janji selera ada, duit ada, and then kena jagalah. Yang mana ada penyakit tu kena jagalah. So
saya recommend lah kalau nak pergi berjalan tu bawalah punya vitamins, terutama sekali lecithin ataupun fiber. Kadang-kadang kita tertukar menu kita, diet ni susah nak buang air, so ambillah fiber. Lecithin tu untuk buang lemak-lemak yang kita makan. Kadang-kadang pukul 10, pukul 11 kita makan lagi waktu kita berholiday. Kadang-kadang so jagalah untuk travel pun, untuk tenaga bawalah multivitamin, macam-macam ada, Pharmaton ke apa-apalah yang ton macam-macam ada. And then the yang most important adalah first aid. First aid kits tu kalau kita travel dengan kereta, bawalah benda tu, biarlah ada di dalam kereta kita. Adalah sedikit ubat luka ke, Panadol ke untuk tahan sakit ke, untuk kadang-kadang ada diserang oleh sakit gigi ke, ataupun ada cirit-berit ke, so why not kita simpan sikit-sikit kita punya ubat-ubat ataupun vitamins untuk luka, untuk sakit perut ke, cirit-berit ke, ataupun untuk sakit gigi. At least adalah satu sekeping, at least tidaklah kita merayau tengah malam pergi ke cari klinik ataupun farmasi, so terganggu kita punya percutian. So kalau nak beli benda-benda tu, farmasi Permai di tempat mesti ada. Okey, so jagalah kita punya solat kita. So saya tengoklah di KL ni very rushing lah, very rushing. And then yang mana betul-betul boleh jaga solat tu, alhamdulillah saya angkat ibu jari lah, betul-betul. So bukanlah kita ni bersolat waktu kita senang saja. Kadang-kadang tu waktu kita pack, kita busy, terpaksalah kita kena solat. Solat jangan tinggal. So kita di kampung ni tahan lagi lah, tahan. Tidaklah diuji sebegitu semacam di bandar-bandar besar dengan traffic jamnya, dengan tolnya, dengan rushingnya semua. So yang mana betul-betul boleh jaga solat and then betul-betul boleh berjemaah, alhamdulillah. Saya puji, memang saya kagumlah dengan anda semua. So saya rasa itu sahaja untuk perkongsian pada petang ini sebelum waktu maghrib. So sekarang ni dah gelap, satu gelap untuk malam, satu lagi gelap untuk hujan. So kita ni dalam musim banjir di Kelantan ni, dah hujan. Hari ni pun tak berhenti, matahari pun tak dapat nak lihat. So hujan tu memang lumrah dia lah bulan 12 ni, So get ready lah yang mana dekat dengan tali air, dekat dengan sungai. So jaga-jaga anak-anak semua. Pastikan keselamatan anak-anak kecil kita untuk mengelak apa tragedi yang kita tidak ingini, insya-Allah. So sambil tu kita malam ni kita sokong Malaysia, insya-Allah. Malaysia boleh. Minta-minta dapat jadi juara pada malam ini. So daripada saya itu sahaja. So revolusikanlah kesihatan anda bersama Farmasi Permai, dan jangan lupa like, komen dan share kita punya page kita Farmasi Permai. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Bye bye. Assalamualaikum.